Okey. Jadi 15 tolak saya 1, 14 lah. Alhamdulillah. Jadi kita sampai mana dah? Minggu lepas. Latihan ada muka surat 9 kan? Muka surat apa? 9. Sekejap. Baik, kita tengok muka surat 10 Ada buku tu kan? Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Ada nota dah ni. Sekejap, saya cuba share sekejap. Ada. Okey. Baik. Cerita apa? Kenal pasti 3 isim muzakkar dan juga 3 isim muannas di dalam surah di bawah. Jumpa kan? Dalam surah di bawah. Ayat dia apa? Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha' inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Sedang ayat pertama. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Baik, perkataan pertama kita jumpa jahannam. So jahannam ni muzakkar ke muannas? Jahannam muzakkar ke muannas? Muannas, Ustaz. Muannas. Dia panggil muannas apa? Dia tu tak bernyawa. Dia bukan tak bernyawa. Dia ingatlah.
Tak berakal ke tak boleh amal? Tak. Yang ni kalau kita ulai kaji tak ni, iaitu perkataan yang dianggap Arab, yang dianggap muannas oleh orang Arab. Oh, macam tu. Perkataan yang dianggap muannas oleh orang Arab. Sama seperti mana al-ardu, as-sama. Oh, sama. Okey, as-sama, asy-syams. Ustaz, apa logiknya dia dianggap sebagai muannas tu, Ustaz? Logik ini bahasa dia. Bahasa dia. Dia guna benda tu sebagai muannas. Yalah kita kaji mungkin ada. Wallahu alam. Dia panggil ilmu ini, dia panggil usuli. Usul. Tapi ilmu tu tak ada orang belajar. Sebab tak ada orang yang nak mengajar satu. Waktu ilmu tu tak ada orang belajar. Usul dan nahwu dia panggil. Sebab apa dia panggil muannas? Baik. Yang kedua al-mihad. Al-mihad ni muzakkar ke muannas? Tak ada tamarbut. Al-mihad. Macam tadi juga macam Jahannam juga ke? Muannas. Muannas ada ni. Bukan. Ini muzakkar. Ini muzakkar. Ini muzakkar. Sebab dia dah ni. Ini bukan lah. Sebenarnya kalau nak tahu, kena tengok kamus lah. Mihad ni muzakkar ke muannas. Baik. Saya itu. Muzakkar lah. Muzakkar. Kita kata muzakkar. Tak apa jadi gini. Dia panggil muannas majazi. Ini dia panggil muzakkar. Baik. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Ayatun. Ayatun. Jadi ayatun ini muzakkar ke muannas? Muannas. Muannas. Tanda dia ialah tanda muannas. Marbutah. Marbutah. La marbutah. So dia muannas. Kemudian fi'ataini. Fi'ataini dia musanna, dia panggil fi'ataini. Fi'ataini dengan fi'ataini sama. So muzakkar ke muannas fi'atun tu. Jamak ni Ustaz. Tak muzakkar mufrad. Muannas tak muannas? Muannas tanda dia Jamak. jamak tak? Bukan jamak tanda dia. Marbutah. Tamarbutah, bukan tamarbutah. So dia ke muannas. Kemudian sabilillah. Ada tanda muzakkar ke tanda muannas? Tanda muzakkar. Muzakkar, betul. Muzakkar. So dia muzakkar. Kemudian wa ukhra. Muzakkar ke muannas? Muannas, Ustaz.
Muannas Mu'annas. Alif maksurah. Tanda apa? Alif? Alif maksurah. Alif maksurah. Alif maksurah. Itu dah muannas. Kafiratun. Mu'annas. Ni ta marbutah ni Ustaz. Nah, itu marbutah mudah ni. Muannas. Mu'annas. Okey. So dikira muannas. Abilillah tadi Ustaz, muannas ke muzakkar? Muzakkar. Muzakkar. Kemudian sini kita lihat perkataan al-ain. Kita buatlah ra'yu ni. Al-ain. Al-ain ni mata. So dia muzakkar ke muannas? Muannas. Muannas. Sebab apa dia muannas? Pasangan. Berpasangan. Pasangan Anggota badan yang mempunyai pasangan. Maka dia muannas. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Nah, ni pun satu fa'il ni, an-nasru dia panggil. So an-nasru ni kalau tidak ada alif lam, tidak ada alif lam, tidak ada ta marbutah, tidak ada alif maqsurah, tidak ada alif mamdudah, maka dia muzakkar ke muannas? Muzakkar. Inna fi dzalika la'ibratan. Ibrah. Ibratan. Ta marbutah ibratan. Ta marbutah. Dia maksud dia jadi muannas. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Start daripada sini. Asy-syahawat muzakkar ke muannas? Asy-syahawat. Dia asy-syahawat ni jamak. Jadi mufrad dia asy-syahwatu. Syahwatu. Muannas. Muannas sebab apa dia muannas? Sebab tadi yang dia apa tu plural dia apa jamak. Dia jamak tapi dia muzakkar ke muannas? Muannas. Muannas lah, tidak muannas. Syahwat. Mufrad dia pun muannas, jamak pun dia muannas. Sebab dia jamak tidak berakal lah. Syahwat ni kan. Kemudian an-nisa. An-nisa muzakkar ke muannas? Muannas. Sebab apa dia muannas? Sebab dia memang perempuan. Dia perempuan ada, perempuan. Okey. Wal banin. Wal banin. Muzakkar ke muannas banin? Tak ada tanda mu'annas jadi muzakkar Ustaz. Muzakkar tak? Bani ni kalau kita tengok dalam maksudnya pun kanak-kanak laki-laki banin. Kita tengok balik asal kanak-kanak laki-laki. So dia muzakkar. Wal qanatir. Muzakkar ke muannas? Zakkar. Wal muqantarati. Zakkar ke muannas? Muannas. Mudah ni, tak marbutah. Az-zahab, emas. Az-zahab. Zakkar ke muannas? Zahab.
muzakkar ke muannas? Muzakkar ada tanda muannas. Wal fiddati, fiddah. Nas. Muannas. Mudah ni. Ya ada tak al-musawwamati. Wal khail muzakkar ke muannas? Al-khail. Fine. Muzakkar. Sini dia muannas Mungkin dia dalam kata bahasa Arab ni, kata Arab yang dikira sebagai muannas. Apa maksud dia, Ustaz? Khail ni kuda. Ya. Kuda. Kuda peliharaan. Kuda peliharaan. Kuda peliharaan tak? Kemudian wal an'am. Muzakkar ke muannas? Binatang ternakan. Umum tu tak? Muzakkar lah. Muzakkar. Tak ada tanda muannas. Wal harfi. Arsun. Tanaman. Muzakkar ya. Dzalika mata'ul hayatid dunya adalah wallahu indahu husnul ma'ab. Berapa kita jumpa tu? Muannas 1, 2, 3 muannas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 muannas. 11 muannas. Muzakkar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 muzakkar. 8 semua. Dia cari 3 ya. Tak. Kita dapat 8. Tak apalah, kita kena. Kemudian kita rehat sekejap. Kita tengok sini. Sini dia suruh tulis salin balik. Salin balik. Semua dah. Kita tengok perkataan walaqad kadzabat rusulun. Nampak tak skrin tu?
Dia ada dihilang. Nampak? Screen nampak? Nampak. Nampak. Baik. Dia suruh salin balik ni. Tak apa, kita tengok tempat-tempat yang penting lah. So, saya nak mention yang pertama perkataan Rasulun ni. Okay. Jadi, bila kita nak tulis sin tu, kita kena ada 3-4 syarat. 1, 2, 3, 4. Ni. 1, 2, 3, 4. Kena ada ni. 1 gigi, 2, 3, lepas tu dia 4. Cukup 4 ni baru boleh kita sambung dengan lam. Jangan keliru duk buat macam ni pula dah. 1, 2. Mungkin tak berlaku lah sin ni. Bagi biasa cukup gigi ni. Okay. Cukup gigi dah. Kemudian kita tengok mim ni. Mim ni haraf jar. Kita belajar dah haraf jar. Mim, ila, an, ala. Sebab apa dia ada syaddah situ tu? Ada sabdu. Sebab situ dia termasuk dalam hukum tajwid. Hukum tajwid apa tu? Idgham. Bagi dua temu dengan mim. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah ni dia letak syaddah ni hanya pada pada huruf mim dan juga nun. Huruf ya dan huruf waw dia tak letak syaddah. Dalam penulisan tidak letak syaddah. Dia tidak letak. Rusulun min qablika fasabaru. Walaqad kadzabat rusulun min qablika fasabaru. Rusulun tu muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar rasul rasul. Syarat rasul kena laki-laki, betul tak? Ya. Rasul ni laki-laki. Dia tak boleh perempuan rasul, dia kena laki-laki. Ada pun wali tidak semestinya laki-laki. Perempuan pun boleh jadi wali kalau dia sampai tahap dia kan. Baik. Lepas tu min qablika fasabaru. Ni. Sini ni sok ni jangan keliru semua bila kita nak tulis sok ni. Sok ni kena syarat dia 1, 2. Okey. Gigi kena ada 1, lepas tu ekor kena ada nombor 2. Jadi bila kita ajar sabar, fasabaru, ada sini 1, ada sini 2. Barulah kita sambung. Ba. Lepas tu, ba tu kita. Lepas tu baru kita sambung ra. Okay. Betul tak? Betul. Ada setengah dia pergi buat tulis gini. Beza tu. Betul tak? Ni salah. Gini ni salah. Dia giat 1. Lepas tu nombor 2 tak ada. Ni tepat bah. Tepat bah. Jadi dia kena jaga sok ni.
Jadi ini ada so. Okey. Satu sini. Lepas tu dua sini. Sabaru. Wasabaru. Bab tu aja. Okey. Fasabaru. Ingat sok ni. Kena ada syarat dia. Yang ni yang pertama. Yang ni yang kedua. Ekor. Barulah betul kita aja. Kita aja. So. Baru. Ini salah. Itu salah dah. Kemudian baik. Kemudian alama kudzibu. Alama kudzibu. Wa udhu hatta atahum nasruna. Cuba pula sok. Sok dengan dot sama saja. Sebelum kita pergi bila sok, kita pergi masuk hatta. Tadi ha ni bila kita nak buat kepala dia. Kemudian kita buat mari ta. Ta ni sama ada kita buat mari ni. Lepas tu kita buat mari ya. Pun boleh. Oh ni dia buat mari di atas. Oh ni. Ta ni dia letak di atas. Dia buat gini. Tak. Masa ni bawah. Dia letak gitu. Ta ni letak gitu. Dia letak gitu. Barulah dia buat ya. Dia buat naik di atas. So kita boleh buat dua cara. Ni pun kita boleh buat. Ni pun betul. Jadi lekuk ke alik atas pun muhtar. Lekuk ke alik atas muhtar tu. Kemudian nasruna. Nasruna macam saya cerita ni. Kena ada rumah dia. Mula-mula dia buat enam. Ada titik. Lepas tu baru mari sok. Sok kena jaga. Tu ada dua kan. Satu. Dua. Lepas ada dua tu barulah saya terbalik. Nasrun. Dalam tulisan ni dia orang mari. Dia mari di atas. Yang mari di atas. Jadi satu duduk sini. Lepas tu dua duduk sini. Dia tulis gitu. Dia buat gitu tak? Dia buat gitu. Okay. So satu duduk sini. Dua duduk sini. Barulah mari tiga. Draw.
Nampak? Maksudnya buat lagu mana pun yang penting syarat tu cukup. Jadi mari lihat atas tu. Dia beza sikit ni kat hak ni. Sok ni dengan sok ni. Tapi kaedah sama. Apabila dia gigi ada sa sini. Nombor 1. Lepas tu ada ekor dia. Nombor 2. Okay. So cara penulisan sok. Kena ingat sok. Sok sin juga kena ingat dah. Okay. Sok. Bawah sangat dah. Sok. Sini 1, sini 2. Nada. Sin. Nada ni. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Inilah biasa kita keliling. Sok lah. Terutama sekali sok lah. Biasa tukar. Tak cukup gigi. Tak cukup gigi. Hatta atahum nasruna wala mubaddila li kalimatillahi wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Naba'il mursalin. Jadi ya ni kalau kita tengok nampaklah bulat tu. Bulat tu maksudnya ya ni seolah-olah tidak ada pada bacaan. Ada bacaan. Kita hanya ada pada tulisan. Hanya ada pada tulisan. Jadi kita baca min naba'il mursali. Jadi baca panjang. Min naba'il mursalin. Okay. Min naba'il mursalin. Habis itu. Wa laqad ja'aka min naba'il mursalin. Tak ada. Jadi hatta atahum nasruna. Nasruna ni muzakkar ke muannas. Tak ada tamarbutah, tak ada gapo kan. So dia muzakkar. Habis. Kita rehat sekejap. 2 minit. Ingat tu dah, sok dengan sin. Naik je dah.
Okey. Habis muzakkar dan muannas, kita masuk tajuk baru. 15 orang semua, 14 lah. Masuk 15 masuk saya 14 lah. Ustaz, sebelum tu nak tanya sikit Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Macam tadi penulisan mengenai spot tadi, maknanya tozo tu sama lah Ustaz ya? Lain. Toza tak ada gigi. Oh, okey. Dot macam dot tu? Dot dengan sot sama. Ada gigi. Spot dengan dot sama To tak Sot ada dengan gigi. dot sama. To tak ada. Oh, okey. Sini tak ada tulis to tak. Kita tengok ayat atas. Mana to ni? Al-qantir. Al-qanatir. Al-qana. Al-qanat. Dia to gitu ya. Oh, okey. Al-qanat. Al-qanatir. Lepas tu, dia mari sambung tu. Dia hak tu ya. Lepas tu dia sama gitu je. Okey. Al-qanatir. Al-qanatir. Okey. So dia story gitu. Dia tak ada gigi. Dia tak ada gigi lepas tu tak ada gigi. So tak ada titik kat sini. Dia cuma ada ekor lah ni. Kita panggil ekor lah ni. Ekor sikit. Ada ekor sikit. Dia tak ada gigi jangan ingat Ya, okey. Kita tengok perkataan fidah ni. Fidah tak. Mesti ada gigi. Ada gigi ni. Biasa orang keliru pada dot dengan sok dengan sin. Sin tak cukup gigi. Tapi biasa okey sin. Cuma sok dengan dot. Memang tu lari. Kita tengok tajuk baru ni. Tajuk baru. Masuk. Mufrad, musanna dan juga jamak. So isim ni terbahagi kepada 3 pula. Dari sudut bilangan. Jadi dari sudut bilangan dia ada 3. Yang pertama dia panggil mufradun, musanna dan juga jam'un. Okey, 1 mufradun, 2 musanna, jamak. Jadi mufrad ni 1 lah. Mufrad ni 1, musanna ni 2, jam'un ni 3 dan ke atas. 3 dan ke atas. Okay? Baik, kita tengok baca satu. Kemudian al-jam'u ni terbahagi pada 3.
jamak muzakkar salim, jamak muannas salim, okey, jamak muannas salim dan juga jamak taksir. Jamak taksir. Baik, definisi dia kata apa? Kata nama dari sudut bilangan terbahagi kepada 3 dari sudut bilangan. Yang pertama dia kata apa? Mufrad. Kata nama yang menunjukkan bilangan 1. Jadi mufrad ni bila kita tulis je satu perkataan tu, maka dia secara automatik jadi mufrad. Contoh kita kata kitabun. Kitabun ni kita terjemah biasa buku lah. Kitabun ni buku. Jadi kitabun dalam masa yang sama dia adalah mufrad. Satu buku lah. Kita panggil tak satu buku. Sayyaratun. Sayyaratun. Sayyaratun ni kereta. Dan juga dalam masa yang sama dia juga mufrad satu. Dia juga satu. Dia panggil mufrad. Kata nama yang menunjukkan bilangan 1. Yang kedua dia panggil musanna. Musanna. Kata nama yang menunjukkan bilangan 2. 2. Dalam bahasa Arab dia ada 2. Dalam bahasa Arab. Dalam Inggeris ada 2. Dia ada 1 dan juga lebih daripada 1. Yang ketiga ialah jamak. Jamak ialah kata nama yang menunjukkan bilangan banyak. Banyak ni berapa ni? 3 dan ke atas. Banyak ni. 3 tu sudah dikira banyak. 3. 3 tu sudah dikira banyak. Jadi jamak 3 dan ke atas. Terdapat 3 jenis jamak. Tapi jamak ni ada 3 jenis. Kata nama yang menunjukkan bilangan banyak. Terdapat 3 jenis jamak dia panggil. Ini bukan jamak qasar ni. Jamak qasar semaya. Ini jamak muzakkar salim, jamak bilangan Kau kan. Jamak muzakkar salim yang pertama, kata jamak untuk manusia lelaki. Biasanya untuk lelaki-lelaki. Jamak muannas, kata jamak untuk manusia perempuan ataupun selain manusia. Jamak untuk manusia perempuan, jamak muannas, dan juga selain manusia. Yang ketiga jamak taksir, jamak untuk manusia dan juga selain manusia. Jadi jamak taksir ini diguna untuk manusia dan juga selain manusia. Muannas salim ini diguna untuk manusia perempuan dan juga selain daripada manusia. Jamak muzakkar salim untuk manusia laki-laki kebiasaannya. Kebiasaannya. So banyaklah, luas sikit. Dalam bahasa Arab ni luas sikit. Kaedah dia kata apa? Mengenal mufrad. So macam mana kita nak kenal mufrad, musanna dan juga jamak? Cara mengenali mufrad adalah yang pertama, perkataan asal yang tiada penambahan pada hujung perkataan. Contohnya muslimun. Muslimun biasa kita terjemah seorang muslim. Muslim tak? Orang Islam lah. Orang Islam. Maka dia dalam masa yang sama memberi makna satu juga. Satu orang muslim ataupun seorang muslim. Memberi makna satu. Contoh lagi muslimatun. Muslimatun. Seorang muslimah. Seorang muslimah. Muslimatun ni orang perempuan Islam. Kita bahasa terjemah orang perempuan Islam. Orang perempuan Muslim. Maka muslimatun. Dari segi penjodoh bilangan, dia pun juga memberi makna satu. Seorang muslimah. Seorang muslimah. Contoh kata apa? Contoh daripada Al-Quran. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ.
Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Kita terjemah seorang. Seorang rasul. Karena dia memberi makna mufrad. Yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul. وَمَا يَأْتِهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Dan tidak ada seorang nabi, min nabiyyin, seorang nabi, bukan dua orang. Sebab nabiyun ini memberi makna nabi dan memberi makna seorang nabi. Dan tidak ada seorang nabi pun yang datang kepada mereka melainkan mereka mempersenda dan mengejek-ngejeknya. Nabiyun, rasul. Wa ma Muhammadun, Muhammad ini tidak lain melainkan seorang rasul. Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang sebelum daripada dia lah. Nabi akhir zaman. So dia panggil mufrad. Mufrad. Kemudian kita masuk musanna. Kita masuk musanna. Ustaz. Ya. Apa tu ayat mula-mula tu kan dia ada dua rusul. Satu rusul yang mufrad, satu yang rusul yang ujung tu. Yang ini jamak. Dia jamak lah. Jadi perbezaan dua tu macam mana yang jamak dengan mufrad? Beza, ni ada waw. Ni tak ada waw. Oh tu. Mana ada waw yang kedua ni. Okey. Okay. So rasulun, kalau ada waw ni, maka dia mufrad. Baris dia rasulun. Manakala jamak rusulun. Tak ada waw, hilanglah waw. Ra pun bagi depan. Tak ada. Gana? Dia panggil waw mat ke? Panjang. Rasul. Waw. Rasulun. Tu waw mak asli dia panggil. Mat asli ya, mat asli. Mak tabi'i mak asli dia panggil belakang tu. Yang satu lagi tu dia pendek, dia rusul. Pendek, tak ada mak, tak panjang. Rasulun, harkat kita baca sebab dia mak asli ataupun mak tabi'i. Okay. Kalau yang jamak tu dia tak ada waw dah. Rusulun, dan ra tu dia berbaris hadapan. Ra. Jadi kita kena sebut macam tu lah, dia kalau panjang dan pendek beza dia. Panjang pendek, lepas tu baris ra ni lah. Baris Bagi atas. Bagi depan. Baris rusul. Jadi ra bagi atas ra. Ra bagi depan rusulun. Ada beza tu. Rasul dengan rusul. Jadi kita baca kalau ada mak asli rasulun. Rasulun. Kalau tak ada mak asli rusul. tak ada mak asli rusulun. Rusulun. Tapi oleh kerana ada alif lam, kita matilah rusulu. Okey. Okey Ustaz. So ada beza tu. Bunyi sama rasul atau rasul atau rusul. Jadi ada beza. Sebab tu baris dalam bahasa Arab kena perhati. Ada bagi atas, ada bagi bawah, ada bagi depan. Jadi ada beza bila bertukar baris. Setengah Fatihah tukar makna, setengah Fatihah tak tukar makna. Oh, macam kaki lah. Kaki dengan apa lelaki lah. Orang lelaki lah. Kaki. Rijlun dengan rajulun. Rijlun kaki, rajulun orang laki-laki tak. Tulisan sama. Tapi baris tak sama. Nasib baik kawan kita perasan, dia beritahu kita tak perasan pun. Tak puasa ni. Bunyi dekat-dekat sama rasul. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul.
Okey, so baca rusul pakai tu. Pendek. Sebab tidak ada mak asli. Boleh habis itu Okey. Terima masuk kasih. sikit musanna. Kita masuk sikit musanna. Zakat salih. Okey. Baik, cara mengenali musanna. Musanna ni maksudnya dua. Bila kita tulis ke Arab itu gini. Musanna. Cara mengenali musanna adalah penambahan alif dan nun ataupun ya nun di hujung perkataan mufrad. Contohnya muslimun. Muslimun. Bila kita nak buat musanna, kita tambah ya nun. Yang mana baris nun berbaris di bawah. Ataupun alif nun. Yang mana nun berbaris di bawah lah. Maka jadilah muslimani ataupun muslimaini. Muslimani Jadi bagi depan tadi tukar jadi bagi atas. Bila tambah alif nun. Dan nun kena berbaris di bawah. Kalau kita tambah alif nun, sebelum alif kena berbaris di atas. Selepas alif, baris nun kena berbaris di bawah. Maka jadilah muslimani. Muslimani. Sama dengan rasulun tadi. Bagi depan rasulun. Bila kita tambah alif nun, maka bagi depan tu tak ada lah. Jadi Rasulah. Alif ni. Bani. Ha. Jadi rusulah ni. Rusulah. Rasulani. Rasulun. Rasulaini ada juga. Okey, satu-satu lah. Segi. Jadi nun ni kena pastikan berbaris di bawah dan sebelum alif baris di atas. Nun berbaris di bawah, sebelum alif kena berbaris di atas. Contoh apa lagi? Kitabun. Kitabunani. Jadi bila kita tambah alif nun, jadi bun tu tak jadi bun, dia jadi ba. Bani. Kitabani. Kitabani. Jadi bagi dua huruf akhir tu, tukar. Nak letak bagi atas. Tak bagi atas sebab munasabah dengan alif, bagi atas. Kalau tak bagi depan, jadi tak sesuai. Pasal alif ni munasabah dia dengan bagi atas. Huruf mat kan, alif mati sebelum dia bagi atas. Jadi kita nak tambah satu alif nun, kemudian satu lagi ya nun. Ya nun. Jadi bila kita tambah ya nun, maka nun kena berbaris di bawah. Sebelum ya ni kena berbaris di atas. Sama seperti mana sebelum alif berbaris di atas. Maka jadilah muslimaini. Nun bagi bawah. Sebelum ya berbaris di atas. Sama juga dengan rasulun tadi. Rasulun. Bila kita buat rasulaini.
Okey, nun bagi bawah, ya mati, sebelum ya kena bagi atas. Maka jadilah rasulaini. Jadi sama ada kita baca rasulani ataupun rasulaini. Ya. Ustaz boleh saya tanya, Ha. kenapa dekat skrin ada bintik-bintik bulat? Ni betik ni. Ya, ya. Eh? Ke saya punya phone aja. Betik-betik ni ke hak saya bulat ni? Bukan yang macam ada Eh, bukan Rasul lain ni tu ada skrin dia tu ada bulat-bulat. Apa benda? Ada belakang saya punya pada. ni bulat ni ke? Ustaz buat bulat tu. Tu tahliah tu. Ketah belakang tu. Ketah belakang. Ketahliah. Ketah belakang dekat nota Ustaz. Nak tahliah. Ah, Dia okey. corok lah kita kata. Cara okey. Okey. Sekejap. Saya nak ambil gambar kejap. Ajak. Rasul lain ni. Rasul lain ni. Rasulullah ini. Ada beza dari segi makna ke dua tu? Ada beza? Dua rasul. Dua rasul. Dalam keadaan macam mana kita guna lagu tu? Nanti saya cerita mana. Okey, rasulani tambah alif nun. Rasulain. Dia memang satu baris je Nak tambah rasulainin pula. Rasulanin pula. Sama ada alif lam ke, tak ada alif lam ke. Satu baris nun tu. Nun bagi bawah. Sebelum ya, bagi atas. Sebelum alif, bagi atas. So, kitabani. Kalau tambah ya nun, maka dia jadi kitabain. Kitabaini. Nak bagi bawah. Kitabaini. Okey. Sama juga muannas. Okey, muannas ada ta marbutah. Bila bersama dengan alif nun ataupun ya nun, ta marbutah ni ditukar jadi ta maftuhah. Maka jadilah muslimatani. Ta bagi atas, nun bagi bawah. Nun bagi bawah. Okey, ta tu daripada bagi dua jadi satu baris. Iaitu baris atas. Kemudian ta pula bila duduk tengah dia kena jadi ta maftuhah. Ta maftuhah. Bila ta maftuhah, ta ni kena berbaris atas sebab munasabah dengan alif. Nun kena lagi berbaris di bawah sama seperti mana tadi ya. Kalau lain sama je. Begitu juga bila tambahan ya nun. Ta kena jadi ta maftuhah. Kemudian berbaris di atas. Selepas ya nun mesti berbaris di bawah. Maka jadilah muslimataini. Contoh kita kata sayyaratun. Sayyaratun bila jadi muannas jadilah sayyaratani. Itu kah jadi ta maftuhah. Nun mesti kena bagi bawah. Kemudian aliyanun saya rotai ini.
Sayyarataini. Sayyaratun, sayyaratani ataupun sayyarataini. Sama saja. Cuma perubahannya ialah ta marbutah tadi tukar jadi ta maftuhah. Bagi dia daripada bagi depan tukar jadi bagi atas. Daripada bagi depan tukar jadi baris atas. Baik, penggunaan alif nun dengan ya nun ini ialah alif nun ni kita guna bila tepat baris tu bagi depan. Ya nun ni kita guna bila tepat tu bagi atas ataupun bagi bawah. Contoh kita kata daraba. Ada sini. Saling dah ni tak? Dah. Ini sudah. Screenshot ni. Ini sudah. Saya masuk whiteboard. Nampak tu tak whiteboard Nampak? Kita tulis daraba Muhammadun taliban. Okey. Daraba Muhammad memukul seorang pelajar laki-laki. Pelajar laki-laki. So kita tengok sini bagi depan. Betul tak? Sini bagi atas. Jadi kalau kita nak buat musanna tepat Muhammad yang bagi depan ni, maka kena kita buat tambah alif nun. Kita pun tulis daraba Muhammadani. Okey. Sebelum alif bagi atas, nun bagi bawah. Kemudian taliban ni bagi mana? Bagi atas tak? Bila bagi atas, kita kena tak iyan. Ta dibaini. Ta dibaini. Okey. Jadi kena ingat, nun kena berbaris di bawah, sebelum ya kena berbaris di atas. Nun kena berbaris di bawah, sebelum alif kena berbaris di atas. Sebelum ya kena berbaris di atas. Okey. Satu lagi berbaris di bawah. Kita tulis gini, nazara Muhammadun ila masjidin. Masjid ini bagi bawah tak? Jadi kalau kita nak tukar dia kepada musanna, kita akan tulis ila masjidaini, sebab tepat bagi bawah. Jidaini. Okey. Pastikan nun berbaris di bawah, sebelum ya kena berbaris di atas. Sebelum alif kena berbaris di atas. Okey. Nazara Muhammadun ila. Jadi penggunaan alif nun bila? Penggunaan ya nun bila? Penggunaan alif nun bila tepat dia bagi depan.
tukar jadi musanna, maka kita kena guna alif nun. Penggunaan ya nun ialah bila tepat tu bagi atas dan juga berbaris di bawah. Maka kita tukar kepada ya nun. Tukar kepada ya nun. Boleh? Daraba. Daraba ni maksud pukul. Ustaz ni kalau macam Muhammadani, dia jadi macam kalau kita buti kat situ Muhammadan, jadi ma'rif li sukun. Mari sukun. Kalau satu lagi tu Talibai ni jadi bawah lah. Dia panggil maklin. Maklin. Ada titik, ada tanda bulat kan? Ya, Ya, maklin. ya sebelum dia bagi atas huruf lin dia panggil. Huruf lin. Ya mati sebelum dia bagi bawah huruf mat. Ya mati sebelum dia bagi atas huruf lin. Lin. Bila kita nak wakaf, nun ni jadi mati. Jadi huruf lin berjumpa dengan mati, dia jadi maklin. Boleh baca 2, 4 dan 6. 4, 6. Sebab dia maklin. Dia bukan ma'iwat. Bukan ma'arif dia sukun. Maklin dia jadi. Kalau berarti sini baru jadi ma'rif dia sukun. Mari. Sebab apa? Sebab alif ni huruf mat. Hmm. Jadi ma'rif. Ni maklin. Itu dia panggil hukum tajwid pula. Hukum tajwid. Jadi dia bersambung-sambung lah ni. Yang ni pasal mufrad dengan musanna. Ini mufrad musanna. Ya. Okey. Kemudian satu lagi. Musanna ada. So muannas pun sama juga. Kalau kita tukar sini kepada Fatimah, oleh kerana tempat ni tempat bagi depan, maka Fatimatan ni kita tambah alif nun saja. Kalau sini kita letak pelajar perempuan, maka tambahlah ya nun. Ta marbutah tadi tukar jadi ta maftuhah. Maka jadilah talibataini. Kalau pelajar perempuan, talibatan. Bila kita tukar dia, maka jadilah talibataini. Okey, talibataini. Jadi setiap kena ingat, nun ni berbaris di bawah. Sebelum nun kena berbaris di atas. Kalau Fatimatun, Fatimatun, bila tukar pada muannas, still sama. Fatimatani.
Fatimata. Okey. Nun kena berbaris di bawah. Sebelum alif kena berbaris di atas. Sebelum alif ataupun sebelum ya kena berbaris di atas. Ini dia panggil musanna, dua. Mudah ya, ada kaedah. Allah. Kejap. Tak ada nak salin lah. Oh, dah kan ni. Ada. Bisa muka surat dua. Okey. Nah, ni screenshot ya. Okey. Tak apa snap. Apa pun jadi bagi. Ya. Ya nun. Boleh beza tak? Bila kita nak tambah alif nun, bila kita nak tambah ya nun. Alif nun dan ya nun ni, alif nun kita tambah alif nun bila tempat tu bagi depan. Dia panggil dhammah. Kita tambah ya nun bila tempat tu bagi atas. Okey, bagi atas. Ataupun baris bawah. Bagi bawah. Maka tambah ya nun. Tambah ya nun. Tambah ya nun. Bagi depan, tambah alif nun. Alif nun. Okey, tambah alif nun. Okey, boleh. So kita So mufrad mudah ya. Kata anasa tu dikira mufrad. Musanna tambah alif nun. Yang lepas kita masuk pula jamak. Jamak muzakkar salim dan juga jamak muannas salim dan juga jamak taksir. Jamak taksir. Jamak taksir. Okey, selesai sini. Okey, Ustaz. Lagi masuk kat buku ni balik. Dia kena tengok tu screen. Share contact, share screen. 15, 14 orang masuk. Mana saat ni? Nak kau ni. Okey. Contoh daripada Al-Quran dia kata apa? Qalu sihran. Tengok ni bagi mana ni? Pada bawah. Bagi bawah tak? Sebelum alif bagi apa? Atas. Atas. So dia musanna. Qalu. Mereka berkata sihran. Dua orang sihir. Dua sihir. Sihran dua sihir. Tadhahara wa qalu inna bikullin kafirun. Mereka berkata itulah dua sihir, iaitu Al-Quran dan juga Taurat, yang saling membantu, dan mereka berkata sesungguhnya kami kufur ingkar terhadap kita-kita itu semuanya. Itu contoh dua musanna. Tengok sini pula. Okey. Fastashhidu syahidaini. Dua saksi. Nun bagaimana nun? Nun berbaris bawah. Sebelum dia kena berbaris, sebelumnya kena berbaris di atas. So sini tepat bagi atas ni. Maka dia guna yan. Wastashhidu syahidaini min rijalikum.
dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari laki-laki di antara kamu. Jadi kalau nak jadi saksi apa benda, kena ada 2 orang laki-laki. Fa illam yakuna rajulain. Rajulain. Nun bagi bawah. Bagi bawah. Ya, sebelum ya bagi atas dah. Dia berata. Ni tempat bagi atas ni. Tempat bagi atas. Okey. Fa illam yakuna rajulain, jikalau tidak ada 2 orang laki-laki, farajulun wa imra'atani, maka seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Okey. So ni tepat bagi depan. Maka diguna alif nun. Jadi nun kena berbaris di bawah, sebelum alif kena berbaris di atas. Wa imra'atani. Maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang akan meredai. Jadi kalau tak ada seorang laki-laki, jadi kena guna 2 orang perempuan. Seorang laki-laki dan 2 orang perempuan yang akan meredha daripada saksi-saksi yang akan meredha. Jadi syahidain, 2 orang saksi. Kemudian rajulain, 2 orang laki-laki. So kena ingat bagi nun tu bagi bawah, sebelum ya kena berbaris atas. Sebelum ya ataupun sebelum alif. Kalau kita tambah alif nun berbaris di bawah, sebelum alif bagi atas. Kalau kita tambah ya nun berbaris di bawah, sebelum ya kena berbaris di atas. Kemudian masuk alif jamak. Wastashhidu syahidain. Syahidain. Jadi kita kena baca huruf inas itu. Syahidain. Tidak ada panjang. Kalimah asli barulah panjang. Wa mura'atan 2 harakat asli. Wa mura'atan mimman tardawna minasy syuhada. Itu bab tajwid. Masuk bab tajwid. Wallahu a'lam. Masuk dah bab musanna. Kita sambung balik minggu depan. Masuk jamak dah. Jam'u mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Apa orang? 14 tak? 15 sekali dengan saya, 14. So, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Jazakallah Ustaz. Sama-sama. Imam Maki, alhamdulillah.